Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan Pendidikan Syariah Islamiyah. Pendidikan Syariah Islamiyah ataupun PSI, kamu semua akan belajar pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan sebelum tu kita mesti tahu apa tu PSI. Pendidikan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah daripada bahasa Arab yang bermaksud syariah undang-undang. Syariah Islamiyah ialah undang-undang Islam. Mudah kan nak ingat dia kan? Jadi pendidikan Syariah Islamiyah adalah pendidikan undang-undang Islam. Apa beza pula pendidikan Islam dengan pendidikan Syariah Islamiyah? Jadi cara nak tahu perbezaan dia, yang pertama paling ketara dalam sudut bidang yang disebutkan dalam pendidikan syariah Islam dan PSI. Kalau pendidikan Islam, bidang yang disebutkan ada Al-Quran, ada hadis, ada akidah, fiqh, sirah dan akhlak Islamiyah. Dan pendidikan Syariah Islamiyah ada bidang ayat hukum, hadis hukum, usul fiqh, sejarah pendidikan Islam dan tamadun Islam. Kalau nak tengok dekat sini, apa kaitan dia sebenarnya PI dengan PSI ni? Kalau dari sini sebenarnya senang cakapnya, PSI adalah upgrade daripada pendidikan Islam. Daripada sudut bidang dia, kita boleh tengok upgrade-nya macam mana. Iaitu yang pertama sekali dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh terbahagi dalam PSI iaitu usul fiqh dan juga fiqh. Apa kaitan dia? Usul fiqh ni adalah ilmu yang lebih advance dalam fiqh. Kita akan tengok satu persatu kejap lagi. Dan seterusnya bidang yang lebih advance dibicarakan dalam PSI adalah sirah, dibahagikan kepada sejarah perundangan Islam dan tamadun Islam. Jadi Al-Quran dengan hadis macam mana? Akidah macam mana? Akhlak Islamiah macam mana? Akidah ini kita belajar dalam PQS. Dan akhlak Islamiah tak ada dalam PSI. Jadi yang tinggal Al-Quran dan hadis. Ada tak Al-Quran dan hadis dalam PSI? Ya, ada. Al-Quran lebih difokuskan kepada ayat hukum, hadis pula lebih difokuskan kepada hadis hukum. Kita tengok apa kaitan semua bidang-bidang ni. Yang pertama sekali ayat hukum. Ayat hukum adalah daripada Al-Quran. Dan Al-Quran juga kita tahu, Al-Quran banyak sangat dibicarakan dalam Al-Quran. Ada sirah ataupun sejarah, ada akhlak, akidah dan yang terakhir hukum. Dan apa yang dibincangkan dekat dalam ayat hukum adalah ayat Al-Quran berkaitan hukum-hukum. Hukum apa tu? Hukum wajib, haram, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Dalam ayat hukum juga mesti ada benda tentang tuntutan hukum. Apa tuntutan hukum? Semua benda apa-apa yang disebutkan dalam ayat, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh, apa yang Allah wajibkan, apa pengajaran daripada ayat, semua didapat daripada tuntutan hukum. Sabab nuzul, mesti ramai yang first time dengar kan. Sabab nuzul ni maksudnya sebab diturunkan ayat Al-Quran ni. Mesti ada sebab. Sebab ayat Al-Quran ini tak turun secara serentak adik-adik, tapi dia diturunkan secara berperingkat. Berperingkat pula macam mana? Berperingkat tu dia akan turun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Apa-apa je orang tanya ke, peristiwa berlaku ke, setiap peristiwa Allah SWT akan beri jawapan melalui Nabi, melalui wahyu Al-Quran. Apa ada orang tanya, keluar ayat ni. Ada orang tanya, keluar ayat ni. Berlaku perkara ni, keluar ayat tu pula. Itulah sabab nuzul. Kenapa ayat diturunkan? Istimbat hukum mesti ada dalam ayat hukum dan juga hadis hukum. Iaitu istimbat hukum ni, bagaimana ulama' tengok benda tu, hukum dia haram. Apa bukti kata hukum dia wajib. Semua ni ulama' melihat daripada ayat Al-Quran. Macam mana istimbat hukum, iaitu macam mana ulama' menentukan hukum berdasarkan ayat Al-Quran. Wajibnya macam mana, hukum sunatnya macam mana. Ini nama dia istimbat hukum. Terjemah dia apa? Terjemah dia penentuan hukum. Itu terjemah istimbat hukum. Seterusnya hadis hukum. Sama je macam ayat hukum. Cumanya ayat hukum Al-Quran, hadis hukum adalah hadis. Tapi beza dia adalah istilah bagi sabab nuzul tadi. Bagi hadis, nama dia sabab wurud. Sebab dia bukan turun, dia adalah sabab disebutkan hadis. Sebab disebutkan hadis. Macam Al-Quran tadi sebab diturunkan ayat. Tapi ni sebab disebutkan hadis. Sababul wurud. Seterusnya usul fiqh dan fiqh. Ada dua kaitan fiqh dengan usul fiqh ni. Jadi saya sekalikan antara usul fiqh dan fiqh. Kalau senang nak faham, macam mana nak senang nak faham? Iaitu fiqh ni senang katanya macam persoalan apa yang ada dalam fiqh. Apa hukum solat 5 waktu? Jadi dalam fiqh kata wajib. Apa hukum beri salam? Dalam fiqh kata sunat. Apa hukum mencuri? Dalam fiqh kata haram. Apa hukum isap vape? Ada tak? Ada ke tidak? Tak tahu Jadi kita tengok pada usul fiqh pula. Kalau kata hukum solat 5 waktu wajib, kenapa dia wajib? Kalau kata beri salam sunat,
Kenapa sunat? Kalau kata mencuri tu haram, mana bukti dia yang kata haram? Ataupun vape pula, macam mana nak tahu hukum dia? Jadi dalam usul fiqh, itulah ilmu untuk mengetahui jawapan-jawapan daripada tersebut. Apa hukumnya benda-benda yang baru berlaku, ataupun kata hukum tu haram, macam mana boleh jadi haram, macam mana boleh jadi sunat, semuanya dalam usul fiqh. Senang cakapnya, terjemah dia punya istilah dia adalah usul fiqh, ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum ataupun istinbat hukum syarak secara amali melalui dalil yang tafsili. Tak faham kan? Tak apa, kita akan belajar benda ni dalam pengenalan usul fiqh tingkatan 4. Tajuk yang pertama, usul fiqh. Senang ceritanya, usul fiqh ni adalah asal kepada sesuatu hukum fiqh. Haram, asal haram tu macam mana? Jadi itulah yang dibincangkan dalam usul fiqh. Sejarah perundangan Islam dalam bahasa Arab dia adalah tarikh at-tashri'. Tarikh at-tashri' membicarakan tentang undang-undang Islam. Macam mana Islam itu berkembang. Undang-undang Islam terjemah dia adalah syariah Islamiyah. Jadi dibincangkan dalam tajuk bidang sejarah perundangan Islam, bagaimana Islam berkembang, bagaimana undang-undang Islam berkembang daripada zaman Rasulullah di Mekah sampailah di Malaysia, khususnya dalam mahkamah syariah, sebab undang-undang kan di mahkamah. Jadi bidang seterusnya, tamadun Islam. Tamadun Islam ni menceritakan tentang kejayaan, kegemilangan empayar Islam, teknologi, pencapaian besar kerajaan Islam dari zaman Rasulullah sampailah Khalifah Utsmaniyah yang terakhir. Jadi dalam tajuk tamadun Islam ni biasanya dibincangkan latar belakang, kegemilangan, tokoh-tokoh yang ada dalam tiap-tiap tamadun tu, dan juga kenapa dia gemilang, faktor kegemilangan dia. Dan juga yang terakhir, sesetengah tajuk ada dibincangkan faktor kemerosotan, kenapa tamadun tu jatuh, ada dibincangkan dalam beberapa tajuk sahaja, tak semualah. Jadi ini bahagian-bahagian yang dibincangkan dalam tamadun Islam. Sekian itu saja untuk pengenalan pendidikan syariah Islamiah. Kita jumpa nanti pada video seterusnya, memulakan silibus PSI kita bagi tingkatan 4 dan juga 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.